Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita masih lagi nampaknya tidak ada orang lagi. Ada satu mata baru, dua. Okey, insyaAllah. Apa khabar Ummi Radwah? Sihat insyaAllah. Okey, hari ini adalah 23 Rajab. Kita diam tak diam sudah 23 Rajab. Pada hari itu kita memulakan bersama Ummi Radwah pada awal Rajab. Ini adalah minggu keempat ya. Minggu ketiga bersama dan alhamdulillah kita melaluinya dengan baik insya-Allah dan masa berjalan tanpa kita sedar. Begitulah ya kehidupan kita seharian. Kita mesti ingat bahawa penghujung kita ni makin hampir. Kita punya usia kita berjalan, kita tidak tahu siapa yang akan pergi dahulu, tetapi hukum sunnah Allah selalunya yang lebih tua lah pergi dulu, kebiasaan, tapi boleh juga yang muda. Dan kita tidak tahu, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita sampai kepada Ramadan, balighna Ramadan. Okey, kita sebelum berbicara panjang-panjang ni, saya minta dulu Ummu Radwah mulakan dengan bacaan Fatihah. Silakan. Baik, kita buka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Okey, alhamdulillah. Kita sadaqallahul azim, kita dah baca Fatihah. Kita lihat dulu siapa teman-teman kita berada dengan kita pada hari ini. Ya, kita ada Kamisa daripada Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ada Elvira. Waalaikumsalam. Ada Syahir. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian tolong kalau sebaiknya lah tolong share sebab ini adalah penyebaran ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan kita diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akasyah Kasim, apa khabar orang Pahang? Itulah kebetulan tudung sama dan kita punya nama semua keluar pink. Ni minggu lepas lagi warna ni tapi kami tak bertukar sebab nampak-nampak semua pakai pink hari ni. Okey, itu yang ada untuk awal ni. Nampaknya memang tidak ramai kita pun nak buat macam mana yang ada tu mudah-mudahan selalu benda sebut mudah-mudahan biarpun kita sedikit tetapi mendapatkan maksudnya yang ada itu ada dia dapat ilmu dan ada berkatnya kita nak keberkatan ilmu yang kita sampaikan. Kita bukanlah mengejar sangat bilangan yang ramai tetapi kalau ramai lagi baguslah. Tapi sebab dalam ramai tu mungkin ramai juga yang share, ramai yang dengar, ramai yang tersentuh hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan apa yang kita bicarakan hari ini atau paling tidak bukan paling tidak maksudnya
rindu cinta itu yang utama, rindu cinta kepada Al-Quran dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kasih kepada Allah, kasih kita kepada Allah ialah banyakkan membaca kalamullah. Banyakkan membaca, menghayati kalamullah. Saya kira saya pun dah tua, jadi kuranglah nak bercerita tentang cinta ni. Cinta Allah lah yang utamanya, tapi saya nak bandingkan, nak buat perbandingan saja. Orang yang rindu, katalah kita rindu ibu, rindu adik-beradik, kita tengok gambar. Kita kalau ada surat kita baca lagi, kalau ada apa-apa untuk kenangan, baju pun boleh. Tetapi rindu Allah ni ada pada diri kita untuk kita rasai, kita hayati. Kerana diri kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sesiapa yang tahu dirinya, kenal dirinya, maka dia kenal Allah. Maka marilah kita kenali diri kita, lihat apa yang ada pada kita supaya cinta kita kepada Allah semakin tinggi. Maka kita sentiasa rindu untuk sentiasa membasahkan bibir kita dengan kalamullah, dengan bacaan Al-Quran. Dan kita sentiasa ingin tahu apa yang Allah titipkan, apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah gariskan panduan kepada kita untuk kita hayati dan kita lakukan setiap hari. Itu untuk pembukaan ya Ummi Radhah dan juga para sahabat syurga sekalian, para sahabat pejuang syurga sekalian. So sekarang kita lihat ya bahawa hari ini kita sudah pun sampai kepada ayat 95 yang minggu lepas dah baca pun tapi kita tak hurai lagi. Jadi kita ulang baca dan Ummi Radhah akan kongsikan beberapa hukum tajwid yang ada di dalamnya. Dan saya serahkan kepada Ummi Radhah untuk pembacaan ayat 95 dan seterusnya 96 seperti itu. Okay, silakan Ummi Radhah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua boleh buka surah An-Nisa ayat 95 hingga 97. Saya cuba bacakan dengan taranum murattal, iaitu taranum jiharkah, taranum murattal jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا
Okey, baik. Pada hari ini suka saya kongsikan jika kita lihat pada ayat surah An-Nisa ayat 95. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. Jika kita lihat pada kita pergi kepada beberapa hukum tajwid. Baik. La yastawil qa'idun. La mad asli. Yastawil qa'idun alif lam qamariyah. Al-qa'idun. Kemudian ghairu itu adalah huruf lin. Ghairu yang mana huruf ya dan waw yang mati sebelumnya baris atas dihukumkan sebagai huruf lin. Okey, kemudian di sini saya ingin tekankanlah, saya ingin berkongsi tentang ulid darari. Jika kita lihat ada huruf alif, selepas ni ada huruf waw dan atas huruf waw tersebut ada bulat kecil. Okey, ini adalah dipanggil sif mustadir. Sif mustadir, M-U-S-T-A-D-I-R, mustadir. Sif S-I-F-R, sif mustadir. Baik, mungkin rata-rata ada yang dah tahu ataupun ada yang baru tahu. Okey, di sini okey, saya ingin kongsikan kenapa ditulis begitu. Jika kita lihat tanda bulat ataupun huruf alif, dia bukan berada di atas huruf waw sahaja. Dia boleh berada di atas huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Yang mana ada tanda bulat di atasnya, ada tanda bulat kecil. Tanda ini terletak di atas huruf illah, iaitu huruf alif, waw, ya. Huruf illah yang menunjukkan huruf tersebut adalah huruf tambahan yang tidak dibaca sebagai huruf mad. Okey, ia tidak dikira sebagai huruf mad asli, tidak. Walaupun ketika menyambung ataupun kita memberhentikan bacaan. Walaupun kita berhenti ataupun kita sambung, ia dikira sebagai satu harakat. Okey, dia berbeza dengan sif mustaqil. Okey, hari ini saya ingin kongsikan tentang sif mustaqil. Okey, baik. Kalau kita lihat ghairu ulid darari. Biasa orang baca dengan ghairu ulid darari. Itu adalah salah. Yang betulnya adalah ghairu ulid darari. Okey, baik. Kemudian ghairu ulid darari. Ad-darari alif lam syamsiyah. Kemudian wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim, lafzul jalalah, bi amwalihim wa anfusihim. Wa anfusihim, nun mati, nun sakinah bertemu dengan fa. Okey, nun mati bertemu fa adalah dia kira sebagai ikhfa hakiki. Okey, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian tajwid pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita dah dapat sedikit ilmu pada pagi ni ya, bukan sedikit tu banyak. Terutamanya tadi dia ada sebut tentang mad asli, alif lam qamariyah, kemudian nun mati bertemu fa, bagaimana cara pembacaannya, ghain, dan yang paling dia sebutkan tadi situ ialah sifrun mustadir. Dia ada sifr itu dalam bahasa Arab dipanggil kosong, bulat. Mustadir, bulat. Jadi kalau jumpa tanda macam tu, tanda bulat begitu, maka berarti waw itu bukan tidak dibunyikan, maksudnya tidak dipanjangkan uli, tetapi disebut uli darar. Saya tu nasib tambah je lah mengulang sebut. Sebenarnya tujuan ulang sebut tu bukan saja untuk rakan-rakan penonton sahabat sekalian, tetapi untuk diri sendiri. Sebab kadang-kadang kita jarang, bukan kalau kita mengaji tidak sepanjang masa, bila jumpa sekali lupa.
Sebab itulah kita tak boleh lupa sebab ini kalamullah. Dah sebut dah awal-awal tadi. Kalamullah mesti kita baca setiap masa supaya kita tidak lupa. Jadi pada para sahabat sekalian, kalau jumpa sifrul mustadir, sifir yang bulat itu, bukan yang mustatil yang panjang, maka waw itu tidak berbunyi. Bukan alif waw mati kita. Kalau saya tak tahulah tu cara orang mengeja. Bunyi u, tetapi dia mati tak bunyi u di sini, bunyi u saja pendek. Dan satu lagi saya ingin tadi terima kasih kepada Ustazah Ummi Radwa, diperkenalkan kita dikatakan Tarannum Murattal Jiharkah. Jadi bila-bila masa kot nanti mungkinlah Ummi Radwa ni boleh buka kelas ajar Tarannum ke, ajar Murattal ke, baca macam mana bolehlah kan belajar online, tapi dia kata dah start kelas besok. Start kelas pun boleh, ada juga hari-hari yang boleh digunakan, sebulan sekali, seminggu sekali. Saya rasa itu perkara yang baik, sebab kalau kita berkongsi ilmu, maka ilmu kita bertambah ya Umi. Jangan kita risau bahawa kita mesti kongsi yang kita memang perfect, kita tahu semua. Tapi tujuan kita berkongsi ialah menambah ilmu kita dan menyebarkan ilmu kepada orang lain. Bagi bonda ni memang tak tahulah Tarannum tu, tak boleh nak cerita. Satu Tarannum pun tak faham. Biasalah dengar nama Tarannum, Jiharkah lah, apa benda lah, Siqah lah, Sabah lah, benda-bendanya. Tapi tak tahu macam mana. Tapi kalau dengar orang tu ngaji, oh ini dia guna Jiharkah. Tetapi tak tahu macam mana nak lenggoknya. Lenggok hak belajar mak kita lah tu dulu. Yang tak ada sebut dia lagu orang Bugis lah. Kalau saya orang Bugis, korang Jawa lah. Jangan makhraj saja tidak betul. Sebab itu berkaitan makhraj ini, kadang-kadang dialek bangsa, dialek negeri merosakkan makhraj huruf. Jadi kita perlu belajar. Wajib, hari itu kita dah belajarkan, Miradha dah peringatkan bahawa belajar itu hukumnya fardu kifayah, tetapi mengamalkannya fardu ain. Maksudnya kadang-kadang kita ni pandai membaca dan mengikut tajwid, tapi kita tak tahu pun hukumnya. Kita sebut betul. Sebab mak kita dulu ajar, kita ikut dia sebut. Guru kita bersebut, kita ikut dia sebut. Lalu kita pun betul. Tapi tak tahu hukumnya. Oh, dengung tu kerana dia non-tashdid. Dengung tu panjang, dengung tu banyak mana, tarik tinggi mana dan sebagainya. So, itulah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain mesti baca dengan tajwid. Fardu kifayah kalau nak belajar, nak tahu, oh mat asli ini dia, mat ini, panjangnya ini, jumpa hamzah begini, itu. Tapi kalau kita dah baca kerana ikut guru kita, itu yang wajibnya, tak perlu hukum. Tapi mungkin lebih baik kita tahu hukum supaya kita kita mudah untuk melaksanakannya. Okey, kita kembali kepada tadabbur kita, sahabat yang dikasihi Allah sekalian, sahabat pejuang syurga sekalian. Bonda dah sebutkan tadi, kita sudah berada pada 23 Rajab, 7 hari lagi, 6 atau 7 hari lagi sampailah kita kepada Syaban, dan Syaban kemudian Ramadan. Sahabat yang dikasihi Allah sekalian, saya nak maklumkan pengumuman hari ini, takut lupa. Jadi sebut tengah-tengah tak apa. Bonda untuk bulan Syaban nampaknya tidak dapat bersama ya. Ini 23 hari bulan Rajab ini saya last untuk cuti 1 bulan. Mohon cuti ya sahabat-sahabat semua, tapi jangan tinggalkan tadabbur ini. Tengok-tengok yang lepas-lepas, baca sendiri, cari sendiri, atau banyak lagi tadabbur yang lain. Orang kata tadabbur banyak sangat dah, dia kata. Tak payahlah buat.
sebenarnya memang banyak. Saya setuju, tapi bukan berarti bila dah banyak kita tak perlu buat. Lain guru dia ada sebut ini, ada guru ni tak sebut ini, tertinggal itu, kita tampung di antara satu dengan yang lain. Macam juga belajar mengaji, mungkin tajwid guru ni teringat sebut ini, dia sebut ini. Ada yang ini, dia sebut ini. Kita manusia biasa perlu lengkap melengkapi di antara satu dengan yang lain. Bukan bila orang lain dah sebut, kita tak perlu sebut. Ulang-ulang lagi bagus. Jadi bila saya bercuti sebulan, InsyaAllah saya kalau dipanjangkan usia, disihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali semula bertemu 21 Syakban. 21 Syakban itu 4 April. Jadi apa saya sebut tadi, kalau kita rindu Allah, banyakkanlah baca kalamullah. Kalau nasib baiklah ada orang rindu bonda, bukalah YouTube, channel Bonda Siti. Ada tu, Facebook pun boleh, saya tak buang pun. Jadi ke tak subscribe lagi channel Bonda Siti. Saya pun tak pernah iklan, jadi macam mana orang nak subscribe? Jadi pada nanti selepas ni saya akan bagi link YouTube supaya mudah nak tengok yang mana ada Umi Radwa, nanti mungkin ada dia punya tips, ada punya selitan-selitan tajwidnya. Tidak ingat, boleh buka balik, nanti saya bagi link. Kemudian subscribe lah ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat kasih Allah. Kalau kita kejar kasih Allah, kita dapat kasih Allah. Tapi kalau kita kejar kasih manusia, belum tentu kita dapat kasih manusia. Jauh sekali untuk mendapat kasih Allah. Tetapi kalau kita kejar kasih Allah, insya-Allah kita dapat kasih manusia. Kasih manusia yang sesuai untuk mengasihi kita, yang sesuai untuk mencintai kita. Sebab manusia kadang-kadang di hadapan kita tidak menzahirkan cinta kasihnya kepada kita, tetapi sebenarnya bila Allah gerakkan hatinya, dia sebenarnya mencintai kita. Sebab itu kita perlu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tak masuk tadabbur lagi ni Radha, dok cerita awal-awal lagi, tapi kena ceritalah ya. Okey, yang penting satu lagi, mohonlah doakanlah segala-galanya berjalan lancar. Sebab saya niat di hati untuk melakukan pembedahan, buangkan terap mata. Mudah-mudahan Bonda dapat menyumbang lebih mudah lagi kerana boleh baca dengan bagus. Doakanlah supaya dapat melakukan amal yang baik. Kita nak sihat ni sebenarnya fokus. Kita sihat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sihat kerana kita mahu mendekatkan diri kepada Allah. Insya-Allah bila Allah dekat dengan kita, kita dekat juga kepada manusia. Jangan takut. Maksudnya kalau kita dekat Allah kan manusia semua lari. Daripada kita tidak. Allah tidak lari pun. Manusia tidak lari pada kita sekiranya kita berusaha untuk mendekati Allah. Okey. Rakan-rakan semua dah share ke belum? Okay, harap dah share dan beri like sikit biar Umi Radwa ni boleh sesenyum. Okay, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca ayat yang 95 tadi dah dibacakan oleh Sudah Radwa ni. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar. Itu yang kita nak baca. Tidak sama keadaan orang yang duduk di rumah, tidak pergi berperang, dan ghair ulid darar, bukan orang yang keuzuran. Makna ulid darar itu keuzuran. Jadi kata tidak sama. Allah telah mulakan dengan ayat la yastawil qa'idun. Tidak sama kedudukan orang yang orang mukmin yang tidak pergi berperang, dan mereka pula bukan ulid darar, bukan orang yang bukan orang yang ada masalah ataupun ada keuzuran. Tidak sama dengan siapa? Wal mujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad pada jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, diri mereka.
begini ya. Ini adalah cerita perang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita peperangan. Tetapi dia juga adalah pengajaran sehingga hari kiamat. Maksudnya sekiranya ada peperangan dan orang yang pergi berperang menentang musuh Islam itu berjuang menggunakan harta, menggunakan diri mereka pergi, tidak sama dengan mereka yang tinggal di rumah. Dan yang tinggal di rumah pula itu ghair ulil darar, bukan orang yang ada keuzuran. Sahabat sekalian, nanti kita pun kata, sekarang tak ada perang Ustazah, tak payahlah cerita ayat ini. Ya, betul. Kalau di dalam negara kita tidak ada perang buat masa ini, kita tidak tahu masa akan datang. Jadi kita kena belajar. Dan perang juga, jihad juga ada beberapa perkara. Bukan perang yang nampak macam bawa senjata, bom dan sebagainya. Cuma sekarang ini ada perang sebenarnya di luar negara mempertahankan Islam. Contoh Palestin. Palestin itu jelas-jelas musuhnya ialah orang yang mahu ataupun orang kafir yang mahu menjahannamkan Islam. Bukan setakat orang Islam tetapi menjahannamkan negara tempat tinggal mereka. Ini jelas ya, kita jelas. Jadi para sahabat yang dikasihi Allah sekalian, kita ni jauh kita kata. Dan kita pun saya tak mahu kita selalu dengar pula ada orang hantar anak dia umur 15 tahun dah hantar berjihad. Hantar perang, hantar pergi Yaman. Dulu-dulu ada macam-macam cerita yang sesat-sesat ni. Sebenarnya bukan berarti perang itu kita pergi membuta tuli. Dia ada sistemnya, ada caranya. Ya, bagi Palestin ini bukan mungkin, kita ni jauh dan ada kesukaran untuk pergi. Bukan mudah untuk pergi, takkan kita nak pergi. Melainkan kalau memang sudah diatur dengan baik, kumpulan ini pergi berperang, maka di situlah pergi berperang. Dan perang hatta zaman kini, utamanya, dia ada pembelajarannya. Ada ilmunya bagaimana memegang senjata itu, memegang senjata ini, kerana Islam pun tidak mahu kita menjahannamkan diri kita. Kita ditegah menjahannamkan, mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Jadi kalau nak perang pun ada ilmunya. Dan begitulah yang berlaku di Palestin. Orang yang di sana memang dituntut untuk pergi berperang, orang lelaki lah. Melainkan orang yang uzur, orang tua, kanak-kanak dan perempuan. Tidak wajib. Lelaki yang muda, yang sihat walafiat. Mereka pergi bi amwalihim wa anfusihim. Sekarang ini kita jauh. Tetapi kita boleh jihad bi amwal dengan harta kita. Kita boleh menyumbang harta kita. Kita boleh menghantarkan derma kita. Kalau nak derma pun dengan Palestin ni kena tahu ya. Jangan salah, kadang-kadang ada golongan yang mengambil kesempatan. Dia kata ini derma Palestin. Duduk bawa macam-macam ya. Jadi kita perlu tabayun. Yang lepas tu kan kita ada cerita tabayun. Dan yang lebih mudah kalau kita memang dah kenal ada pertubuhan-pertubuhan yang memang membuat kerja yang benar-benar untuk membantu. Begitu juga Syria dan sebagainya. Yaman dan Sudan yang menentang musuh Islam ini. Kita kena tahu. Saya kalau Palestin itu mungkin senang sebab ada kawan, ada anak kawan duduk di sana. Mungkin semua orang tahu ya, Nadir contohnya, Muhammad Nadir. Dia memang usaha dia untuk mempertahankan rakyat Palestin, membantu mereka mangsa-mangsa peperangan, anak-anak yang isteri-isteri yang menjadi balu kerana suaminya mati dalam peperangan. So itu kita perlu berjihad perlu berjihad. Kadang-kadang kita fikir aku ni banyak manalah ada duit. Ataupun kadang-kadang kita fikir ni, ya sangat ni saya nak menolong orang Palestin. Mengapa negara kita pun ramai susah? Betul sahabat sekalian. Saya setuju dengan apa yang dia cakap ni. Tetapi kita boleh sahaja menyumbang di sana sikit, menyumbang di sini sikit. Supaya kita punya harta itu banyak tempat dia pergi. Banyak tempat besok dia menjadi saksi kita di akhirat.
kita bantu mangsa banjir sini. Kita tengok sekolah tahfiz hancur, tidak ada buku-buku mereka, rosak kerusi bangku mereka. Kita derma di situ. Kita tahu bahawa peperangan berlaku di derma juga. Kita ada duit 100, RM20 bagi tu, RM20 bagi sini. Atau bulan ini 100-200 kita bagi Palestin. Bulan depan 100-200 kita bagi orang susah, B40, apa-apa semua. Di negara kita, jiran-jiran kita, anak-anak saudara kita dan kaum kerabat kita. Jadi kita biarlah maksudnya kita punya bantuan itu kita lakukan. Maksudnya kita tak perlu kira sangat lah. Kita terus fikir kalau orang ada bantuan yang perlu dan kita pun siasat sikit. Siasat sikit paling tidak siasat. Betul ke tak betul. Sebab banyak memang orang kata tak perlu siasat kita dan niat. Kadang-kadang kalau pak minyak tu susah kalau nak siasat, tapi kita hulur saja tanda sedekah kita kepada dia lah. Maksudnya tanda sedekah maksudnya niat kita ikhlas pada Allah untuk membantu, tetapi oleh kerana ada perkara-perkara tak elok, terserahlah. Tapi kalau kita nak bagi agak banyak dan kita nak bank in semua, kita kena tanya dulu, kita kena siasat. Ada cara nak siasat sebenarnya. Tak silap hari tu ada orang share bagaimana akaun bank, kita tahu bahawa akaun bank itu betul ataupun tidak. Jadi kalau kita tahu akaun bank itu betul atau tidak, didaftarkan atas nama siapa, barulah kita masukkan jumlah yang kita boleh masukkan. Dan kita siasat tu sekali je. Kalau kita ada bulan depan, kita dah tahu dah benda tu betul. Dan kita boleh lihat sekarang macam-macam media sosial ada menunjukkan, tapi kita kadang-kadang tak boleh juga percaya media sosial sangat. Tapi daripada maklumat dan maklumat yang diberi itu, kita boleh siasat dengan lebih jelas lagi. Kita boleh telefon, boleh mesej, tanya, berikan bukti-bukti yang perkara itu benar dan kita boleh memberi bantuan kita. Sebab kita nak betul-betul benda tu, sumbangan kita itu betul jihad pada jalan Allah. Kerana kita tidak dapat pergi. Walaupun sebenarnya hukum pahala yang Allah katakan, mereka yang pergi dengan jiwa, dengan harta lebih baik daripada orang yang bagi harta saja duduk rumah. Tentulah kalau kita lihat pun dari segi logiknya, kita duduk rumah senang lenang, orang pergi berperang, meninggalkan anak isteri yang nyawanya di hujung bom dan sebagainya, bila-bila sahaja boleh mati. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Kenapa mereka itu lebih hebat? Kerana Allah memuliakan, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim. Allah Allah memberikan Allah memberikan kemuliaan itu dengan harta dan jiwa mereka daripada mereka yang tinggal di rumah satu darajah. Jelaslah kan? Kalau orang tu pergi, dia berjihad harta, berjihad lagi jiwa, maka dapat 2 darajah. Orang yang duduk di rumah 1 darajah. Dan kalau mereka mati, mereka syahid. Kita di rumah, kalau mati, matilah. Maksudnya mungkin kita insya-Allah mati husnul khatimah, tetapi tidak tergolong syahid. Mungkin ada yang dikatakan syahid akhirat, ada yang dikatakan syahid betul-betul syahid dunia akhirat, itu tak perlu dimandikan dan sebagainya. Itu adalah syahid peperangan. Saya rasa dah pernah cerita dah benda ni. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina al-qaidina ajran azima. Dan setiap mereka janji Allah orang yang pergi berjihad, orang yang tinggal di rumah, semua itu adalah Allah berikan dan tiap-tiap satu dari golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik. Maksudnya kita tadi dah bercerita tentang kita nak berjihad dengan harta. Kita saja kita tak mampu pergi, terutamanya kita orang perempuan memang tidak dapat pergilah, orang tua dan sebagainya, kanak-kanak. Dan ada alasan kita jauh macam negara tadi. So kita tidak sama dengan
dengan orang yang pergi berjuang. Okey? Tetapi Allah akan memberikan balasan kepada semuanya. Dan orang yang uzur juga, jadi orang perempuan jangan risau, kanak-kanak, orang tua, samalah macam dia pergi berperang. Kalau kita juga boleh berjihad dengan harta kita. Terlanjur di sini saya ingin menceritakan. Jihad juga berlaku di negara kita. Saya nak beritahu ya, kita nak mempertahankan orang Islam, mempertahankan negara kita, mempertahankan saudara-saudara kita ketika banjir. Saya nak buat contoh ketika banjir, ketika kebakaran, ketika apalah kesusahan. Kita orang pergi meredah susah untuk pergi membantu. Bukan pergi ketika banjir dah turun. Itu pun jihad juga. Tapi yang paling tinggi kalau jihad tu, kalau air tengah naik, mereka tarung, hantar bot dan sebagainya untuk ambil keluar, selamatkan orang yang dilanda banjir tadi, ambil mereka daripada rumahnya. Itu adalah satu jihad yang besar. Kerana mereka sendiri juga terdedah kepada menjadi bangsa banjir itu. Tetapi macam Bunda sebut tadi, sebelum kita pergi, kita mesti bersedia supaya kita tidak mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Kita mesti tahu ilmu-ilmu berkaitan air, menyelamatkan diri daripada arus air deras dan sebagainya sebelum pergi melaksanakannya. So dapat pahala berjihad juga namanya. Jihad dia pergi, dia tinggalkan anak-anak kesenangan duduk tidur di rumah, duduk berehat di rumah, main game pula. Duduk di rumah senang lenang lah maksudnya. Tapi dia pergi ke tempat-tempat banjir tadi untuk menyelamatkan mereka yang sedang menghadapi banjir. Maka itu adalah juga perjuangan. Okey, satu. Yang keduanya, masa banjir dah pergi tolong dia cuci, bersihkan, kemas, bantu lagi, bawa bantuan dan sebagainya. Itu juga jihad. Kerana tidak semua orang sanggup pergi. Dan pergi hantar bantuan, pergi dan sebagainya. Tidak perlulah nak tunjuk live dan sebagainya. Kalau nak tunjuk live dengan niat untuk menarik orang, itu satu perkara yang baik juga. Itu pun satu perjuangan. Sekurang-kurangnya orang lain boleh tahu kat mana dia nak beri bantuan. Ya, jangan kata yang pergi tu saja nak tunjuk-tunjuk live. Tidak. Dia ikut niat dia. Dan niat orang kita tidak tahu. Niat orang kita tidak tahu. Jangan kita yang memberi hukum. Hukum itu kepada Allah. Tapi kalau kita pergi buat live dan kita ada niat yang tak betul, kita tak payah buat dah. Sebab kita tak nak. Tapi kalau kita niat supaya orang tahu, orang sama-sama memberi bantuan dan kita boleh menghulurkan bantuan bersama, maka itu juga ada satu perjuangan. InsyaAllah diredai Allah dan dianggap ikhlas oleh Allah. Sebenarnya yang memberikan kita pahala ikhlas tak ikhlas itu ialah Allah. Bukan manusia. Sebab itu jangan kita hukum. Orang tu tak ikhlas, orang tu nak glamour, orang tu nak ini, orang tu nak ini. No. Kita serah kepada Allah. Kita buat yang terbaik dan seterusnya. Sahabat-sahabat kekasih Allah sekalian, kita tersebut juga tentang peperangan ini. Kita perlu ingat di dalam ayat juga yang lain ada menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 122, ada menyebutkan kalau berlaku peperangan dan orang semua pergi berperang, maka hendaklah ada satu kumpulan, dia kata, satu kumpulan yang perlu untuk liyatafaqahu fiddin, untuk mencari ilmu, untuk mendalami ilmu, untuk terus dia kata falawla nafarum min kulli firqah minhum ta'ifatun, ada satu gulungan, saya tak apa ingat dah ayat ni ke sebenarnya, liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami agama. Jadi kalau tujuan dia tidak pergi berperang tetapi dia mahu mendalami agama, dia membaca, dia menulis, dia buat sesuatu untuk ditinggalkan, dia buat tadabbur lah. Contohnya supaya orang mendalami, semua mendalami Al-Quran, maka dia terlepas daripada yang katakan duduk bersenang lenang di rumah. Kerana itu memang diminta di dalam Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 122 bahawa ketika peperangan, ketika orang pergi berperang,
ada juga satu golongan yang perlu tinggal. Ini adalah penyambung ilmu. Sebab kita ni kalau pergi berperang, mungkin mati, kita tak tahu mati. So dia tak dapat menyebarkan ilmu. Dan orang yang menyebarkan ilmu, mendalami agama ini, kemudian dia buat sesuatu supaya ilmu itu berkembang dan diwarisi. Kita ajar kepada orang muda mewariskan kepada seterusnya. Selain daripada mengajarnya, mungkin kita menulis, macam kita lah sekarang mewarisi kitab-kitab turas yang ada ditinggalkan oleh para ulama. Itulah yang mereka lakukan dan kita warisi pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat lakukan, kalau tidak sampai pun ke tahap ulama yang mewariskan itu, kita tulislah juga untuk ada anak cucu kita baca. Utamanya pada masa sekarang ini, mungkin yang diperlukan oleh anak cucu kita ialah bahasa yang lebih mudah, lebih senang difahami untuk mereka mengamalkan Islam. Jadi dalam keadaan begitu mereka kira tafakuh juga. Sebab kita bukan menulis tu ikut suka daripada fikiran kita saja, tetapi kita mengkaji, menyelidik, membaca, tidak berhenti membaca, menyelidik supaya kita dapat menyumbangkan ilmu itu dalam penyebaran Islam. Itu pun jihad juga. Itu juga dianggap jihad. Tidak perlu pergi perang pun. Jadi mungkin tidak ramai, tetapi ada golongan yang akan pergi. Saya ada letak air rasanya tadi. Sebentar. Jadi itu hukum peperangan yang kita nak cerita. Kita lihat ayat 96 ni pendek saja. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahim. Beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Ini buat mereka yang uzur lah. Sebenarnya termasuk yang uzur itu juga perempuan. Sebab perempuan sukar untuk pergi berperang. Tetapi boleh berperang mengikut, kalau pergi berjihad di zaman Rasulullah ada wanita pergi berjihad. Jihad mereka bukan maksudnya mereka juga berperang, tapi berperang lah. Mereka pergi merawat pesakit, menyediakan makanan dan sebagainya. Kalau mereka boleh, ada kemampuan ilmu menguruskan senjata, terutama senjata masa kini dan sebagainya, maka boleh. Bukan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau mereka tidak pergi, mereka ma'fu alaih. Dia dimaafkan ma'fu alaihimna. Dan Allah sediakan darajah pada mereka. Orang tua, orang sakit. So jangan sedihlah tak dapat pergi sebab uzur, dah tua, umur 60 ke atas. Untuk pergi berperang itu tidak sesuai. Maghfirah wa rahmah. Allah berikan pengampunan dan rahmat. Wa kana Allahu ghafuran. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Sesungguhnya Allah itu ghafur. Allah itu maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang. So yang tak sesuai, yang tak patut pergi, lebih baiklah tidak pergi. Dalam keadaan COVID sekarang ini, kadang-kadang kita lihat ada masa kita ni yang berumur 60 ke atas tidak boleh pergi ke sesuatu tempat atas keselamatan. Maka jangan risau. Kalau kita itu niat kita pergi kerana keselamatan, maka kita dapat maghfirah, dapat rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan saja yang berumur 60 ke atas, tetapi mungkin di bawahnya tapi ada penyakit. Mereka mengidap diabetik, mereka mengidap sakit jantung, mungkin sekarang macam-macam baru 20-an sudah ada kanser sebab bonda bila dulu mengalami kanser 2 tahun lepas pergi daycare tu ada yang muda-muda 14 tahun, 16 tahun ada yang sakit, maka itu juga maksudnya mereka kalau ada berlaku jihad dan mereka tidak pergi, mereka juga dianggap tidak terlepas daripada kewajipan. Kalau saya sebut tadi, katalah kita nak pergi bantu orang susah, orang banjir ke, kebetulan ada kebakaran dan sebagainya. Tapi sekarang musim COVID, dia adalah high risk untuk pergi
apa semua tu dia tak pergi kerana penyakit-penyakit yang dia ada, maka tidak pergilah. Rupanya ada beberapa perkara ya, kita ni sibuk sekarang tentang vaksin. Vaksin memang sangat digalakkan, boleh, bukan tak boleh, jangan nak kata haram. Ikut orang yang tak suka tu, saya tak ikut yang tu. Saya ikut yang mengatakan bagus untuk menyelamatkan diri, tetapi tidak semua orang boleh. Itu pun kita ikut nasihat doktor lah. Benda dah isi borang, tapi benda dengar mereka yang baru saja kemo dan imunisasi rendah tidak sesuai. Jadi kita tabahlah. So kalau kita tidak ada imun itu, ada keadaan-keadaan tertentu kita tidak boleh pergi. Contohnya dalam pencarian ilmu, dalam penyebaran ilmu yang bukan online macam ni, nak pergi secara bersemuka tidak boleh, maka alasan kita menjaga diri daripada keselamatan itu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sahabat semuanya tahu, ya, alhamdulillah Allah kurniakan kemudahan kepada kita dapat berjumpa hari ini. Kalaulah penyebaran ilmu secara face to face, benda tak boleh keluar rumah hari ini. Sampai esok operation berlaku kerana semalam dah buat swab test, dia tak mahu lagi mungkin ada pendedahan kepada yang boleh ada jangkitan. Mungkin dia kata semalam pun tak tahu lagi negatif ke tak, tetapi mungkin kerana keluar berjalan dan sebagainya maka terkena jangkitan, maka tidak boleh. So kenalah duduk di rumah. Alhamdulillah duduk di rumah kita berjumpa di skrin komputer, di skrin telefon. Alhamdulillah ilmu terus kita garap bersama, kita cari bersama, mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. So mungkin melarat saya punya cerita, tetapi saya nak terangkan adanya golongan yang tidak wajib dan ada golongan yang wajib yang diterangkan dalam Quran. Dan kita nak relatekan dengan suasana sekarang ini sebab kita selalu memberi alasan kenapa kita nak baca ayat ni. Kita sekarang bukan pergi berperang, kita nak tahu ilmu itu sebelum peperangan berlaku. Kalau mana tahu kalau negara kita na'udzubillah misalnya jadi macam Palestin, jadi macam banyak berlaku, maka kita sudah tahu hukum. Dan selain daripada peperangan juga ada yang dikatakan jihad, pergi ke lapangan. Jihad pergi berdakwah, contohlah berdakwah kepada golongan yang bukan Islam. Dan kita yang berpenyakit ini tidak boleh pergi kerana dalam suasana COVID ini tidak boleh ada pertemuan secara bersemuka. Maka tak perlu pergi walaupun kita pakai mask ke pakai apa ke, tetapi oleh kerana kita termasuk dalam high risk, maka kita tidak pergi. Tetapi mungkin kalau pergi seorang dua, pergi berjumpa, tidak berdekatan, tidak bersalaman, kita boleh bercakap dalam jauh 1 meter dengan seorang, menunjukkan kita menziarahi mereka, menghubungkan silaturahim, menghubungkan kemanusiaan kita supaya mereka faham tentang Islam. So itu niat yang baik. Jadi jangan pula bagi mereka yang selalu berdakwah kepada non-Muslim, contohnya meninggalkan terus tak jumpa sebab kita musim COVID ni susah. Kita boleh pergi 2 orang, 3 orang tetapi dalam keadaan menjaga, ikut prosedur, ikut SOP musim COVID. Melainkan mereka yang high risk, di antaranya orang tua, orang berpenyakit macam benda ni, tidak bolehlah. So kita buatlah yang boleh. So yang boleh, contohnya yang boleh kita ada yang boleh sekarang ini kita ada di rumah, kita boleh buat live di rumah, kita boleh membaca, kita boleh menulis, kita boleh menyebarkan ilmu macam-macam cara. Kita boleh bersedekah dan sebagainya. Kita lakukanlah, mudah-mudahan kita mendapat darajah. Saya rasa tidak sempat untuk saya bacakan ayat 97. Kita tinggalkan ini insya-Allah sebulan daripada sekarang. Saya akan maklumkan, saya akan iklankan lagi untuk sekiranya akan live selepas ini. Okey, kepada semua para penonton ni, saya nak lihat-lihat juga siapa yang ada lagi, siapa yang masih ada. InsyaAllah sekejap lagi saya akan bagi lagi ada lagi pemenang bertuah kita. Terima kasih Nur Syam dan share. Thank you.
Elvira, semua-semualah ya yang masih ada ni. Salasia Syari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ramai juga ya yang ada hari ini. Kadang-kadang saya dah lepas live baru tengok, oh dia ada. Yalah, memang tidak dapat nak tengok semua. Mazna Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada belaka. Yuzliza, Alhamdulillah. Okey, semalam infak kasih Ramadan berjalan semalam berjalan dengan baik kan, insyaAllah Jumaat ni bolehlah join lagi. Kemudian Waalaikumsalam. Okey, Nizam, Alhamdulillah. Moga Allah merahmati anda semua. Subhanallah, Masya Allah. Ramai juga ya. Aliman Masri Al-Madiun. Terima kasih. Sebenarnya saya tahu dia kata ni keep it up itu selain daripada bonda-bonda mungkin kita nak beri sokongan pada anak muda pada Miradua, mudah-mudahan dia terus saya tahu dia ada kemampuan untuk terus menyumbang ilmu, bukan sahaja dalam ilmu taranum, pembacaan Al-Quran, tajwid dan sebagainya, tapi insya-Allah juga dalam tadabbur, insya-Allah dia boleh lakukan yang terbaik. So kita dah nampak ada Raduah ni. So kita boleh tutup kita punya tadabbur kita pagi ni. Lama sikit Raduah bonda ni nak cakap sebab ialah nak pisah kan, macam pisah nak pergi pisah lama pula rasa. So jadi nanti ada hadiah untuk penonton tak kira lah penonton tu mungkin sekarang ada, mungkin selepas 1 jam kita live ini dia ada dan ternampak nama dia, tiba-tiba saya nak pick up nama tu, rezeki dia lah 2 hadiah yang mungkin Nutria Collection boleh bagi. Dia taja lagi, bukan boleh, memang dia kata kalau ada boleh. Dan 2 hadiah lagi, bonda akan bagi 1 buku istimewa. Buku itu sangat istimewa. Nak tunjuk dah. Buku ini memang istimewa. Nota kasih. Nota kasih ni adalah nota perempuan jangan tulis kebanyakannya kepada suami, sama ada suami dia atau anak dia sebagai suami atau bapa dia sebagai suami, tetapi nota berkaitan suami lah. Bonda tulis di sini ialah nota kembara 40 tahun sebab saya dah berkahwin lebih 40 tahun. Jadi konon-konon tahun lepas tu 40 tahun. Jadi tulislah kembara 40 tahun. Siapa nak baca cerita ni? Boleh hubungi bonda, harga dia RM30 dengan postage RM8, tu satu. Dan hari ini ada orang dapat hadiah percuma buku ni. Dan saya juga, ini biasalah ni memang buku solo saya memang akan bagi 1 lagi, mungkin saya akan pilih kepada yang tak ada lagi buku ni, saya akan bagi. Dan saya nak maklumkan saya memang jual sekarang ni buku ni RM65 tanpa postage. Maksudnya free postage. Free itu susah pula. Free postage. Saya susah sebenarnya nak bezakan F dengan P. Bila dia postage to P, dia jadi F kalau saya buat free. Jadi free postage pula jadi postage So ini iklan pun ada, tetapi saya nak beritahu ikutlah rezeki masing-masing, mesti ada orang nak mengidam nak dapat nota kasih ni. Memang saya rasa siapa dapat buku tu sama juga dengan buku ni pun ramai orang ingat saya hanya bercerita tentang sedih bonda tak. Memang awal buka bab pertama memang sedih lah, tetapi sebenarnya dia adalah lebih kepada motivasi cara pembelajaran untuk anak-anak yang masih belajar, berkeluarga pula, bagaimana hidup berkeluarga dan belajar sampai ke peringkat sarjana. Waktu itu jauh daripada suami dan sebagainya. Okey, habis saya punya ni, dah pukul 10 dah. Mari kita tutup. Umi Radah, silakan. Saya nak minta maaf dulu
Tak maaf semua sahabat syurga sekalian, doakan bonda ya. Kalau bonda kita tak jumpa sebulan ni, hayat sudah tiada, maafkan ya, maaf semua sekali. Okey, terima kasih. Silakan Umi Radwa. Alhamdulillah, kita akhirkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سهل إن شاء الله. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.